Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita tengah hari, gedung terus pesat menerima pembangunan apabila Kerajaan Sarawak akan membangunkan sebuah hotel 9 tingkat di daerah itu. Primer Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Buat berkata, ia memandangkan sambutan baik terhadap penganjuran acara seperti pesta gedung yang menyebabkan tempahan penuh terhadap hotel dan inap desa di sekitar kawasan Serian. Katanya hotel tersebut akan dibangunkan bersama bangunan pejabat daerah gedung baharu di situ. Bermakna banyak kerja yang sedang kita laksanakan selain daripada pembangunan seberang sungai iaitu di kawasan disebutkan Isthmus. Mudah-mudahan nya cepat dilaksanakan selepas ditembok dalam masa 6 bulan tu. Dan tentu sekali kita akan membangunkan pejabat daerah gedung yang baru dan juga sebuah hotel 9 tingkat yang akan kita bangun di gedung ini. Ini saya difahamkan waktu kita pesta tu hotel di Serian semua penuh. Homestay pun penuh. Bermakna masa depan gedung adalah cerah. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan Pesta Gedung 2023 di Dewan Datuk Partinggi Ahli Gedung pada Ahad. Datuk Partinggi Tan Sri Abang Zahari menambah, Kerajaan Sarawak juga telah melancarkan pelbagai inisiatif untuk memberikan kemudahan kepada kawasan gedung dan Simunjan, termasuk perancangan dan pembangunan selaras dengan pertukaran status gedung menjadi sebuah daerah. Katanya beliau akan mengguna pakai kaedah baharu untuk membangunkan daerah gedung biarpun masih memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur. Jelasnya lagi, antara infrastruktur yang dibangunkan adalah jalan raya yang menghubungkan Ulu Simunjan ke Gedong, penyekatan jalan baharu antara Serian ke Gedong dan pembangunan jalan dari Gedong ke Samarahan. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Auladris, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, merangkap Adun Tupong Fasrudin Abdul Rahman, Penasihat PKS Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrade, Datuk Muhammad Noruddin Majais serta div-div kenamaan yang lain. Terdahulu, Premier Sarawak selaku Adun Gedung berkesempatan menyaksi dan menyampaikan hadiah kepada pemenang Regata Gedung 2023 edisi pertama. Pasukan Mahkota Dewa Gedung telah dinobatkan sebagai Raja Sungai dalam edisi kali ini sekaligus membawa pulang Piala Premier Sarawak serta wang tunai berjumlah RM15,000. Ia setelah pasukan tersebut berjaya menewaskan 5 pasukan lain dalam peringkat akhir acara bidar 30 perkayuh lelaki Raja Sungai. Naib Johan pula dimenangi sinaran Ratu Siska, manakala tempat ketiga disandang Madinah Race yang mana masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM7,000 dan RM5,000. Laporan seterusnya, projek tebingan Sungai Limbang fasa pertama dijangka siap selewatnya pada 31 Ogos ini. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, meskipun projek tersebut mengalami kelewatan disebabkan beberapa isu termasuk penularan COVID-19, namun pihak kontraktor memberi jaminan fasa pertama akan siap dalam tempoh tersebut. Menurutnya, projek ini terbahagi kepada 3 fasa dan secara keseluruhannya dijangka siap pada pertengahan atau hujung tahun 2025, di mana ia akan menjadi tebingan terpanjang di Sarawak iaitu sepanjang 1.8 km. Jadi ini merupakan satu projek ataupun kawasan rekreasi yang dinantikan oleh masyarakat Limbang khususnya dan juga pengunjung daripada luar amnya lah. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata demikian ketika ditemui media semasa melawat ke tapak projek tebingan Sungai Limbang fasa pertama di Limbang pada Sabtu. Adun Bukit Kota itu menaruh harapan agar agensi terlibat nanti akan menguruskan lokasi tersebut dengan baik serta menandakan dengan jelas kawasan yang masih tertutup kepada orang awam, memandangkan projek berkenaan dijalankan secara berfasa. Beliau juga berharap agar mana-mana jalan rosak berhampiran projek ini akan dapat dibaik pulih dengan segera.
Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail turun Padang meninjau persiapan yang dilakukan menjelang penganjuran program makan tahun perdana 2023 yang bakal berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos depan. Ketika ditemui beliau berkata lawatan ke Kampung Pabahan di Limbang pada Sabtu itu merupakan tinjauan ketiga yang telah dilakukan selaras dengan komitmen beliau dalam memastikan program anjuran Persatuan Kedaian Limbang itu berjalan dengan lancar. Jelasnya pada 4 hingga 6 Ogos nanti akan diadakan 3 acara rasmi iaitu Malam Bai'u, Malam Kebudayaan dan juga Majlis Perasmian Makan Tahun Perdana 2023 yang dijangka akan disempurnakan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Menurutnya lagi, seramai 8,000 pengunjung dijangka hadir dan pada tahun ini berbanding sekitar 5,000 hingga 6,000 orang pada tahun lepas. Sementara itu, suasana Kampung Pabahan turut meriah dengan berlangsungnya acara sukan dan permainan tradisional seperti kuit dan gasing, futsal, badminton serta tarik tali. Kepaparan di Tebedu, sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka memberi makna signifikan kepada semua lapisan masyarakat. Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Rio Jain berkata sambutan ini amat bermakna kerana ia mengingatkan masyarakat bahawa Sarawak telah melalui arus kemajuan yang pesat. Menurut beliau, 60 tahun kemerdekaan itu mampu dicapai hasil kebijaksanaan para pemimpin dahulu membolehkan Sarawak terus membangun hingga ke hari ini. Katanya limpahan pembangunan itu turut dinikmati bahagian Serian terutama di Kampung Picin. Beliau berkata demikian pada sambutan perayaan 60 tahun Merdeka Peringkat Kampung Picin di Tebedu pada Sabtu. Perayaan tersebut disambut oleh 1,500 penduduk dan telah diraikan dengan acara sukan rakyat dan pertandingan mewarna logo 60 tahun. Selanjutnya, daerah Selangau bakal memiliki pusat komersial baharu yang lebih luas serta lengkap dengan pelbagai prasarana. Adun Tamin Insinyur Christopher Gida Sambang berkata, beliau telah berbincang dengan pihak swasta untuk membangunkan pusat komersial baharu itu di tapak seluas 27 ekar. Katanya apabila siap kelak, pusat komersial itu akan memiliki bangunan kedai, hotel, pangsapuri dan juga kawasan industri. Aku sebagai wakil Selangau segi rangka uliah mai pemansang nama Selangau ambil kita Selangau untuk lebih lagi jumlah itu udah nama tu depan sampai menio orang majak mayu rakyat majak mayu Selangau. Jadi bapa aku pemansang melaksanakan pasar Selangau patut maju kita. Jadi aku sampai lama mesti berandau ngau developer, private developer. Jadi bisa udah berandau ngau balau rekemput tanah harus piaknya 26 atau 27 hektar udah disetujui kurang putannya menos Selangau ke agak pasar baru sepihak upis daerah pejabat daerah dio. Jadi sudah madah utai ke agaknya ialah pasar udah agak hotel kalau kita itu ada hotel itu udah agak banquet no nama tu restoran kebesar. Beliau mengumumkan perkara itu dalam ucapannya semasa menyempurnakan Majlis Penangguhan Karnival Selangau 2023 di Pekan Selangau pada Sabtu. Menurutnya, pembinaan pusat komersial baharu itu sangat bertepatan. Ekoran Pekan Selangau sedia ada sudah semakin sesak. Selain itu, dengan siapnya Jalan Pen Borneo, ia akan membuka banyak peluang ekonomi kepada Pekan Selangau kelak, katanya. Berucap lanjut, Insinyur Christopher berkata penganjuran Karnival Selangau bertujuan menggalakkan kehadiran pelancong sekaligus membantu penduduk tempatan menjana pendapatan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.jvny dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi Tengah Hari ini, saksikan kemeriahan Majlis Penutupan Pesta Gedong 2023 yang dihadiri Premier Sarawak di Gedong pada Ahad. #MemberFakta Salam UKAS.